up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoberto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan tentang One Piece. Alright guys, dalam video hari ini aku nak ajak korang berdiskusi berkenaan Bounty Mugiwara after Wano Arc. Yes, aku dah buat pun sebelum ni, tapi aku rasa sebab ada update yang gila terbaru ni, so aku rasa kena buat balik video tentang Bounty Mugiwara after Wano Arc. Dan memandangkan hanya tinggal Kaido saja lagi yang perlu dikalahkan, so tak salah kalau kita buat sedikit prediction on how much Mugiwara crew punya bounty lepas Wano Arc ini. Alright, jom let's proceed with the content. Enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Content. So now kita dah tahu berapa bounty setiap daripada Mugiwara sekarang. Cuma kita tak tahu in future berapa peningkatan atau berapa jumlah bounty terbaru dorang setelah Wano Arc ini selesai. Setakat ni bounty tercorot dalam Mugiwara Pirates adalah Chopper dengan hanya 100 berry sahaja. Tak berbaloi buru Chopper. Kawan dah lah kuat. Kalaupun menang lawan Chopper baru dapat 100 berry. Bounty kedua tertinggi adalah dalam Mugiwara Pirates adalah Jinbei dengan 438 juta berry. Yalah kawan bekas Chichibukai kot. Lepas tu sebelum ni pula dia kan captain untuk Lanun dia sendiri kan. So memang wajar lah dia punya bounty lagi tinggi dari Sanji dengan Zoro. So sebagaimana yang kita sedia maklum, bounty dikeluarkan oleh world government melalui Marine. Pengiraan secara jelas naik turun harga bounty seseorang penjenayah itu dikira oleh sebuah jabatan khusus yang berada di Marine Headquarter yang diketuai oleh Commodore Brand New. Dan bounty ni pula once dia dah dikeluarkan, dia takkan terpadam selama-lamanya. Contohnya macam kes Dory dengan Brogy. Walaupun usia diorang tu dah ratusan tahun. Same goes to Brook juga. Walaupun dia telah mati dan lepas dia hidup semula berkat Devil Fruit dia, Brook ternyata tidak mendapat kehidupan yang baru. Bahkan meneruskan kehidupan dia yang lama, which is tetap ada bounty juga. Sedih gila. Tapi tak apa sebab Brook under payung Luffy kot. So no worries. Dan bounty boleh terbatal hanya kerana beberapa sebab sahaja, iaitu kalau seseorang penjenayah itu sertai angkatan Chichibukai. Tapi ni keistimewaan dulu lah. Sekarang dah tak ada dah pasal dah digantikan dengan SSG. Ataupun seseorang itu telah menjadi hamba kepada Tenryubito. Siapa nak sertai hamba tu? Ataupun sekiranya seseorang penjenayah itu sertai Marine, macam kes Django kan. So ada yang mengatakan bounty ni reflecting kekuatan seseorang itu. Lagi tinggi bounty dia, lagi kuat seseorang tersebut. Dan kebanyakan kalinya kita boleh melihat dan mendengar yang seseorang itu dianggap lemah sebabkan bounty dia rendah. So di sini aku ingin bagi tahu bahawa kayu ukur bounty bukan hanya pada kekuatan semata-mata, sebab ada elemen lain lagi yang perlu dilihat berkenaan bounty. Cumanya apabila Oda memperkenalkan sistem bounty ni, ia menambahkan lagi color dalam dunia One Piece ni kan. Yalah kita seronok tengok journey bounty Luffy dari kosong kepada 30 juta, kemudian naik sampailah 1 bilion lebih. Lepas tu kita juga boleh tengok kayu ukur untuk seseorang itu digelar Super Rookies atau Supernova pun berpandukan bounty juga kan. Sampai ada yang tak puas hati lah asal Zoro ada dalam geng Supernova, Sanji tak ada pula. Nak tahu kenapa? Korang boleh tengok video ni, penerangan tentang perbezaan antara Supernova dengan Worst Generation. Aku ada tinggalkan link dekat bawah. Okay? Alright, sebelum kita proceed untuk membedah berapa potensial bounty Mugiwara Pirates selepas Wano ni, jom kita tengok pengertian sebenar bounty dan cara bounty itu dinaikkan. Dalam chapter 320 yang bertajuk The Ultimate Force, ketika mengunjungi Mugiwara Pirates di Long Ring Island, Aokiji mendedahkan bahawa jumlah bounty seseorang penjenayah bukan hanya reflek kekuatan bertarung seseorang itu sahaja, bahkan menunjukkan betapa berbahayanya seseorang itu kepada world government. Selain itu menyertai aktiviti yang dianggap jenayah bersekutu dengan kumpulan jenayah juga akan membuatkan seseorang itu memperoleh bounty walaupun kekuatan dia tak adalah power mana pun. Dan setelah seseorang penjenayah itu dikeluarkan bounty value, nilai bounty mereka boleh meningkat dari semasa ke semasa. Contohnya apabila ancaman kemampuan bertarung seseorang itu telah dikenal pasti, atau jenayah yang dilakukan sebelum ini lebih berat daripada sebelumnya, atau jenayah yang dilakukan memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan jenayah. Contohnya seperti Whitebeard, Monkey D. Dragon yang mengetuai organisasinya The Revolutionary Army untuk tawan semua negara yang berada di bawah world government, atau memiliki informasi yang dianggap berbahaya bagi world government. Contohnya seperti Nico Robin. Ataupun terkait dengan penjenayah utama, contohnya macam Luffy yang berjaya menewaskan Doflamingo, mengakibatkan semua kru membersnya termasuklah Dos yang beraliansi dengannya turut mendapat bounty dan dinaikkan bounty. Jadi secara mudahnya bila world government mendapat masalah yang sangat besar sampai diorang sendiri tak boleh nak handle masalah tersebut, apa yang diorang buat adalah mereka menawarkan sejumlah upah kepada sesiapa sahaja yang
secara sukarela untuk membantu. So bear in mind, sebenarnya bounty ni tak terhad hanya kepada pirate sahaja. Sebab tu dari tadi aku gunakan terma penjenayah. Sebab selain pirates, ada lagi penjenayah lain yang memiliki bounty. Contohnya macam pasukan Revolutionary Armies, bandits dan termasuklah saintis pun. Contoh macam Caesar Clown. Bermaksud dalam One Piece, seseorang itu akan dapat bounty bukan sekadar bahayanya dia kepada rakyat, bahkan sekiranya dia mempunyai ancaman kepada pihak kerajaan pun akan dikenakan ataupun diberikan bounty juga. Alright, so now kita dah tahu macam mana seseorang penjenayah itu boleh mendapat bounty dan macam mana bounty seseorang penjenayah itu boleh meningkat. Jadi, mari kita cuba berspekulasi dan berteori berapakah bounty Mugiwara Pirates setelah selesai Wano Arc ini. So, lepas Wano Arc habis nanti, mari kita tengok sama-sama. Adakah tekaan saya ini betul? Alright, jom kita mulakan dengan Chopper dulu. Bounty first Chopper setelah insiden Enies Lobby. Dalam masa tu, Chopper disalahartikan sebagai haiwan peliharaan dalam kapal Mugiwara. So, bounty dia hanyalah 50 sen. 50 berry sahaja. Dan sekali lagi, lepas selesai insiden di Dressrosa pun, Chopper masih lagi disalahartikan sebagai haiwan peliharaan untuk Mugiwara Pirates. Tapi kalau tengok dekat Dressrosa pun, Chopper tak ada sumbangan sangat lah. Pasal grup dia, Nami, Momo, Brook dengan yang lain kena gerak ke zoo. Sungguh pun demikian, macam peraturan kenaikan bounty tadi, even diorang tak ada masa di Dressrosa, tapi disebabkan dia juga crew member Luffy yang telah tumpaskan Royal Shichibukai, so bounty Chopper juga meningkat tatkala itu. Dan lepas dari dua insiden tu, bounty Chopper remain 100 berry. So in my opinion, kalau bounty Chopper nak naik tinggi, fight dia mestilah disaksikan sendiri oleh Marine. Maksud aku Marine yang ada jawatan sikit. Barulah pihak Marine tu boleh laporkan perkara yang betul dan bagi bounty yang sesuai kepada Chopper. Sebab kalau kita tengok dekat Wano, Chopper memainkan a very critical, sangat kritikal peranan kot. Masa kat Udon, Chopper lah yang sembuhkan virus Mami. Lepas tu masa kat Onigashima di live floor, Chopper juga yang sembuhkan Oni. Tapi malangnya perbuatan Chopper itu tidak disaksikan mata-mata Marine. Dan macam yang aku cakap tadi, even saintis pun boleh ada bounty tinggi. Ni kan pula doktor terhebat macam Chopper, dan ditambah lagi dia adalah pirate. So macam Caesar Clown sebelum ni, bounty dia cecah sampai 300 juta berry walaupun hanya sebagai saintis. Tapi Chopper dengan dua profession, still in my thought, tidak akan mendapat bounty yang sepatutnya, maybe 300 juta ke atas. Instead, maybe tekaan aku, bounty Chopper hanya akan mencecah 300 berry hingga 500 berry sahaja. Next adalah Nami. Macam Chopper, bounty pertama Nami adalah setelah insiden Enies Lobby. Nami mendapat bounty sebanyak 16 juta berry setelah berjaya mengalahkan one of CP9 agent Khalifa. Dan bounty Nami melonjak kepada 50 juta berry setelah insiden di Dressrosa. Sungguh pun Nami tak terlibat. So dalam Arc Wano ni, Nami memainkan peranan yang agak penting jugalah, which is dia dengan Shinobu main peranan sebagai spy masa diorang tengah kumpul info sebelum masuk Nagashima. Tapi satu perkara yang menarik untuk kita tengok adalah bounty Mugiwara after Dressrosa. Jap, korang tengok ni dulu sebelum kita nak speculate bounty diorang after Wano. Chopper aku dah lock, salah pun salah lah. Alright, macam ni. Tengok bounty Luffy dari 400 juta naik kepada 500 juta. Nanti aku akan discuss further pasal Luffy. Next, Zoro naik 200 juta daripada 120 juta kepada 320 juta. Usopp mencanak juga naik 170 juta peningkatan dari 30 juta kepada 200 juta. Jadi aku cerita pasal Sanji. Tapi first kita cerita pasal dorang ni dulu. Kita tahu Robin dengan Frankie join war dekat Dressrosa. Brook, Nami, Sanji tak join war. Tapi Robin, Frankie, Nami dengan Brook, dorang berempat ni kenaikkan bounty dorang sebanyak 50 juta. Robin dari 80 juta naik 130 juta. Frankie yang menewaskan senior Pink pun naik 50 juta juga, dari 44 juta kepada 94 juta. Brook pun naik 50 juta daripada 33 juta kepada 83 juta. Dan Nami pun sama, naik 50 juta dari 16 juta kepada 66 juta. Cuma dalam Dressrosa Arc ni, Jinbei belum lagi bersama Mugiwara Crew. So lepas ni aku akan cerita pasal Jinbei. Jadi bounty di tangga ke-9 aku rasa still belongs to Nami. Pasal sekarang pun susunan bounty nombor 1 Luffy, nombor 2 Jinbei, nombor 3 Sanji, nombor 4 Zoro, nombor 5 Usopp, nombor 6 Robin, nombor 7 Frankie, nombor 8 Brook, nombor 9 Nami dan nombor 10 Chopper. Alright, Chopper kita dah lock. Bounty dia will be 300 hingga 500 berry sahaja. Manakala Nami, maybe bounty dia akan mencecah 400 juta berry. Kenapa aku rasa naik tinggi sangat? The main reason is, apa yang Mugiwara Pirates sekarang tengah buat adalah diorang tengah mengganggu keseimbangan dunia. So sebagaimana yang kita tahu, keseimbangan dunia One Piece adalah disebabkan 3 perkara yang juga dikenali sebagai the 3 great powers. Sebelum ni ada Yonko, Marine dan Shichibukai. Setelah Mugiwara Pirates memainkan peranan besar dalam menjahanamkan sistem Shichibukai ini, sampailah sistem tersebut digantikan dengan SSG. Sekarang dorang nak rosakkan satu lagi pula sistem 3 great powers tu, which is Yonko. As far as we concern, Big Mom dah jatuh. Now tinggal Kaido dekat Wano. Shanks dengan Blackbeard akan menyusul. Sama ada Shanks akan follow perjuangan Mugiwara atau ada agenda lain, kita still tak tahu. But one thing for sure, sistem Yonko ni juga one day akan jahanam. Dan hanya tinggal lepas ni adalah sistem
sistem Marine sahaja. Yang mana kita tahu sistem Marine pun macam dah ada something yang tak kena dengan organisasi dia lepas wujud organisasi SWORD kan. Dan kita sendiri boleh tengok seolah-olah SWORD dengan Cyber Paul ni tak ngam lepas salah seorang agent CP0 kalahkan salah seorang Captain SWORD, which is X-Drake. So in my opinion, the three great powers ni akan tumbang, termasuklah SSG sekalipun. Okay, by the way, please check out my video berkenaan SWORD, Yonko dan Shichibukai untuk korang lebih faham lepas ni. Okay, next adalah Brook. Aku rasa bounty Brook lepas Wano mungkin akan meningkat kepada 420 juta berry. Yes, like I said in the previous video sebelum ni, sebenarnya kemampuan Brook ni sangatlah diperlukan dalam mana-mana kapal pirate tau. Sebab Brook memainkan peranan spy yang cukup penting kat Whole Cake Island. Dia lah insan yang berjaya mencuri salinan road poneglyph dan kemampuan bertarung dia juga pun dah cukup handal. Cuma macam Chopper, watak Brook ni di underestimatekan oleh penggubal bounty. Alright, next di tangga ke-8 masih milik Frankie. Aku rasa watak Frankie ni still belum mendapat bounty yang sewajarnya. Even though kita tahu sehandal mana watak Frankie ni dalam shipwright kan. Even Tom yang hanya menghasilkan Oro Jackson untuk Goldie Rogers sahaja diburu. Ini kan pula Frankie yang surely tahu macam mana nak hasilkan kapal Pluton. So in my opinion, setelah berjaya mengalahkan Sasaki dengan bounty 472 juta berry, aku rasa bounty Frankie will be 500 juta berry. Next adalah Usopp. The reason why Usopp naik mencanak untuk bounty kedua dia adalah dia memainkan peranan yang teramat penting dalam membebaskan hamba di Dressrosa daripada menjadi patung mainan. That's why lah bounty dia daripada 30 juta naik kepada 200 juta sampai di bounty dia sendiri terpamer kod Usopp. Bermaksud pembuat bounty aware tentang jasa Usopp di Dressrosa. Cuma masa di Wano ni Usopp nampak macam kurang menyerlah sikit walaupun peranan dia agak penting dalam mengalahkan bau Huang. So in my opinion, bounty Usopp akan meningkat kepada 550 juta berry. Di tangga yang kelima aku rasa adalah Jinbei. Bagaimana yang kita tahu sebelum ni bounty Jinbei berada di tangga kedua setelah Luffy. But aku rasa ranking Jinbei akan turun sikit sebab peranan dia hanya menewaskan officer kedua Kaido, which is pasukan Tobiropo. So I guess bounty Jinbei dari 438 juta berry akan meningkat mendadak kepada 1 billion berry. Di tangga keempat adalah Zoro. Yes, maybe Zoro akan masih kekal katanya di tangga yang keempat. Although aku yakin ramai yang tak puas hati pasal sekarang pun aku macam tak puas hati juga sebab aku nak sangat bounty Zoro ni paling kurang pun nombor 2 lah lepas Luffy kan. Tapi itulah hakikatnya sekarang kan. Dan akan datang pun aku rasa still Zoro berada di tangga yang keempat. Setelah menewaskan officer pertama Kaido, King the Wildfire daripada geng The All Star, aku rasa bounty Zoro will be 1.5 billion berry. Di tangga yang ketiga, in my opinion, still dia yang berada di tangga ketiga sekarang ini, which is Sanji. The reason why aku rasa bounty Sanji akan melebihi Zoro adalah kemampuan superhuman dia sekarang. Kalau perasan sebelum ni, lepas insiden Dressrosa, semua yang tak terlibat macam Brook dan Nami, kedua-dua orang naik 50 juta berry masing-masing. Even Chopper pun naik 50 juga, tapi 50 je lah bukan 50 juta. Only Sanji je naik 100 juta dari 77 juta kepada 177 juta. The real reason why bounty Sanji je ada penambahan 50 juta lagi adalah dalam chapter 826 muka surat 14. Reju mendedahkan penambahan ke atas bounty Sanji dan memaksa pihak Marine HQ untuk menukarkan dead or alive kepada only alive kepada bounty Sanji supaya dapat membawa Sanji pulang semula kepada keluarga Vinsmoke. So aku rasa Sanji yang sekarang ni telah pun mendahului Zoro dengan 10 juta berry, akan mendahului Zoro sekali lagi dengan 100 juta berry, menjadikan bounty Sanji sebanyak 1.6 billion berry. Alright, di tangga yang kedua, yang ni special sikit. Sebelum ni dia berada di tangga yang ke-6, sekarang dia naik ke tangga yang kedua. Sebabnya she is the devil child, Nico Robin. Telah mendapat perhatian even daripada Gorosei sendiri. Aku yakin dengan pengetahuan yang Robin ni ada, the only person yang mampu untuk membaca poneglyph up until now, aku rasa bounty Robin akan meningkat dari 130 juta berry kepada 2 billion berry. Next adalah Captain tercinta kita, Monkey D. Luffy. Siapa nak come out first? Dalam segmen SNF hari ini, aku nak highlight IG Shop Blackie Shirt Store. Blackie Shirt Store menawarkan kepada kita pelbagai design-design t-shirt. Ada t-shirt anime dan selain anime pun ada juga. Korang boleh visit IG Shop dorang dan tengok sendiri banyak gila design yang dorang sediakan. T-shirt yang dorang offer adalah premium cotton dan pada kualiti 190 GSM dan lebih 200 design disediakan dan semuanya ready stock. Untuk pembelian RM100 ke atas akan menikmati penghantaran percuma dan t-shirt high quality DTF printing ini juga mempunyai COD. So, segera dapatkan t-shirt dorang. Link aku sediakan di ruangan description di bawah. Seterusnya, YouTube channel Tengku Wan. As at this video dihasilkan, Tengku Wan baru ada 221 subscribers and hoping to get 1K subs next month. Dan konten-konten yang dia hasilkan adalah rap,
Ni channel rare ni guys. Ini nakama kita out of this world, lain macam. Dan aku sangat suka rap dia pasal One Piece yang bertajuk Satu Cebisan. One Piece. Jom kita dengar sikit. Hero kami punya gomu-gomu no mi. Dalam rupanya kami beraksi. Dari aku hanya berbaju merah, kini tidak ada, sudah berpangkat. Pemain pedang biru timur yang gagah, punya pen maka sesaja tidak. So guys, jom kita sama-sama support Tengku Wan. Link channel Tengku Wan aku sediakan di ruangan description di bawah. Setelah mengalahkan Arlong dengan bounty sebanyak 20 juta berry, bounty pertama Luffy adalah sebanyak 30 juta berry. Dan setelah mengalahkan Crocodile dengan bounty yang difrozenkan pada jumlah 81 juta berry, bounty Luffy meningkat pada 100 juta berry. Setelah insiden Enies Lobby, bounty Luffy naik triple kepada 300 juta berry. Cuma yang aku pelik, lepas insiden menumbuk salah seorang Celestial Dragon, insiden pencerobohan Impel Down, penyertaan Luffy di Marineford, masyarakat mengetahui yang Luffy anak kepada Dragon dan telah mengalahkan Moria sebelum itu, bounty Luffy meningkat hanya kepada 400 juta berry sahaja. Ini aku agak muskil sikit lah. Dan lepas mengalahkan Doflamingo di Dressrosa, bounty Luffy naik lagi tapi hanya kepada 500 juta berry sahaja. Dan masa ni Frozen bounty Doflamingo adalah sebanyak 340 juta berry. Lepas kacau sarang Yonko, barulah bounty Luffy betul-betul naik mencanak, which is naik kepada 1.5 billion berry. So kat sini bolehlah kita berspekulasi sikit. Berkemungkinan threat yang world government tak nak dari Luffy adalah satu, diorang tak suka tempat diorang kena kacau. Contohnya macam Enies Lobby, sebab yang tu memang facilities world government. Dan satu lagi, maybe Luffy dah menggoncang keseimbangan dunia dengan mengganggu sarang Yonko. Dan masa tu Luffy bukan hanya berjaya mengalahkan Cracker, tapi sekali dengan Katakuri sekali, yang pada masa tu Katakuri mempunyai nilai bounty sebanyak 1.057 billion berry. Dan sekarang Luffy bukan hanya sedang bertarung dengan Yonko itself, bahkan Luffy sedang bertarung dengan DOS yang digelar brand new sebagai The Return of Rocks Pirate. So in my opinion, bounty Luffy akan mengalahkan Kaido yang memiliki bounty sebanyak 4.611 billion berry, dan Luffy akan memiliki bounty yang terkini setelah Wano, iaitu sebanyak 5.8 billion berry, which is bounty yang mengatasi even Roger. Sebab apa aku cakap 5.8 billion adalah disebabkan the wordplay. Okey, tengok bounty kesemua Yonko termasuklah Roger memiliki wordplay dalam Japanese. Contohnya Shanks yang memiliki bounty sebanyak 4.0489, dan kalau diambil nombor belakang tu, wordplay dia akan jadi 489 yang bermaksud Shiyaku. Next adalah Charlotte Linlin yang memiliki bounty sebanyak 4.388, dan kalau diambil nombor belakang tu, dia akan jadi 88 yang berbunyi ha ha, yang bermaksud ibu dalam bahasa Jepunnya. Next adalah Kaido yang memiliki bounty sebanyak 4.61110, dan kalau ambil nombor belakang dia akan jadi 110 yang berbunyi Hyakuju atau bermaksud the beast. Kemudian Edward Newgate yang memiliki bounty sebanyak 5.046 billion berry, dan kalau ambil nombor belakang dia 46, kita akan dapat budak yang buat slow motion. No, bermaksud Shiro yang bermaksud putih. Kemudian adalah Roger dengan bounty sebanyak 5.5648, dan kalau ambil nombor belakang dia, kita akan dapat 648 yang berbunyi Roshia yang bermaksud Rogia, which is nama kepada Roger sendiri. So aku ada dengar banyak teori yang mengatakan mungkin bounty Luffy akan jadi 5.656 billion berry, which is 5656 yang berbunyi Gomu Gomu bermaksud getah. Cuma aku tak nak speculate 5656 sebab aku takut this is the trap yang Oda siapkan. So aku spekulatekan higher than that, which is maybe bounty Luffy akan jadi 5.8 saja. Aku nak play safe sebab aku tak nak terjerumus dalam Odanism kan. Dan satu lagi, bounty Luffy setinggi itu aku rasa sangat setimpal dengan Devil Fruit yang dia miliki sekarang kan. Dan kita dah pun dapat menyaksikan macam mana dewanya kekuatan Luffy sekarang ni. So macam mana menurut kalian? Please leave your comment down below berkenaan teori ini. So I guess that's all I have untuk perkongsian hari ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Persekitaran yang kita hidup sekarang ini hanya akan diubah dengan contoh, bukan dengan pendapat. Jangan biarkan orang lain menentukan hidup kita. Kadang-kadang kehadiran seseorang mampu memberikan peluang yang lebih baik dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang ketiadaan seseorang juga mampu memberikan perkara yang sama. Ribut memusnahkan pohon, namun dengan ribut jugalah menguatkan akar sesuatu pohon. Perkara yang sentiasa akan bermain di fikiran kita adalah perkara yang belum hati kita dapat padamkan. Hati adalah sesuatu yang liar, disebabkan itulah rusuk menjadi pagarnya. Hati mendorong kita untuk berkeinginan. Akal akan bantu untuk fikirkan solusinya. Jatuh adalah sesuatu yang biasa, namun bangkit adalah sesuatu yang luar biasa. Jatuh adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan, namun bangkit semula adalah pilihan.
Jadikan diri kita sebagai contoh sehingga bukan sahaja tutur pendapat kita, bahkan setiap duduk bangun kita menjadi inspirasi. Tak semua akan bantu kita saat kita di bawah, namun jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak membantu orang lain yang lebih bawah dari kita. Jadikan cabaran sebagai penguat keputusan dan tindakan dan bukan sebagai alasan dan penyerahan. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi